Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma futuhal arifin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin ya fattahu ya alim. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batina, qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buat yang memberi salam, waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa khabar semua? Selamat pagi. Salam selepas subuh, salam fajar. Alhamdulillah, bertemu semula kita dalam live pada hari ini, yang mana kalau dirancangkan memang hari ini sepatutnya kebiasaannya Ustazah Asma Harun akan memberikan perkongsian, tapi minggu ini ada beberapa perkara yang Ustazah perlu settlekan. Mohon doa sahabat-sahabat semua untuk doa kalian agar dimudahkan semua urusan Ustazah. Dan untuk minggu ni sepatutnya saya berkongsi bersama tuan-tuan, perempuan pada semalam. Namun Allah izinkan pada hari ini, bukan semalam. Kerana apa? Kerana Allah diuji sedikit dengan musibah, berlakunya sedikit aksiden yang melibatkan ada luka-luka sikit di badan. Namun itu bukanlah menjadi penghalang untuk terus dalam berkongsi ataupun bersama tuan-tuan pada pagi ini. Dan didoakan mudah-mudahan luka-luka di badan ini cepat sembuh. Allah berikan sembuhan. Dek, kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita di sana, apalah sangat luka di sini. Betul ya tuan-tuan? Alhamdulillah. Mungkin ada yang bertanya, Ustazah di mana? Ustazah, mungkin ada yang dah tahu kan, Ustazah ada sedikit urusan yang tidak dapat bersama dengan kita. Namun jangan ke mana-mana tuan-tuan, kerana rugi sebelum keluar live, pastikan ada beberapa perkara yang tuan-tuan, perempuan dapat bawa pulang bersama, agar dijadikan sebagai amal ataupun menjadikan sebagai perkongsian ataupun panduan untuk kita teruskan hidup di luar sana, insya-Allah. Terima kasih yang mendoakan. Alhamdulillah. Dan pastinya ada yang tanya kenapa macam mana boleh accident tu. Sebab hujan. Dan kita pun sekarang di Malaysia musim hujan, saya percaya dan yakin. Dan ada juga beberapa tempat, kita mungkin di tempat sini diuji dengan hujan, ada tempat diuji dengan banjir. Allahu Akbar. Ada tak yang sedang menonton live ini di kawasan kalian banjir? Cuba bagi tahu dekat mana tu. Nak tahu juga, mungkin ada di kalangan kita ini salah seorang daripada mangsa banjir ketika ini. Okey. Setakat ini tak ada lagi Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih yang beri salam. Waalaikumsalam. Okey, khabar baik dari Singapura. Okey. Anda mungkin berasal ataupun sedang melihat di mana? Boleh juga beritahu anda melihat live ini daripada mana? Oh, rindu Ustazah. Bersabar sedikit lagi rindu Ustazah, masya-Allah. Sedikit lagi insya-Allah ada rezeki, Ustazah akan kembali semula. Dan jangan dan tunggu sebentar, ada beberapa perkara yang menarik saya nak kongsikan di hujung majlis zikir kita, insya-Allah. Ada daripada Sandakan, daripada Kelantan, masya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Baik,
Jangan lupa juga untuk tekan button yang menarik itu, yang ada tanda anak panah itu di platform kalian. Okey. Untuk sama-sama button share. Button share itu perlu ditekan agar lebih ramai lagi kawan-kawan kita di luar sana mendapat manfaat hasil daripada kita punya perkongsian pada pagi ini. Mudah-mudahan. Alhamdulillah, terima kasih yang share. Meru Kelang, okey. Zia ni, okey. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, dan insya-Allah sebelum kita mulakan daripada Singapura. Alhamdulillah. Okey, baik. Insya-Allah. Okey, insya-Allah kita akan mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kita akan sambung majlis zikir kita pada membaca surah Al-Kahfi. Baik, mungkin ada yang sudah bersedia dengan Al-Quran, boleh buka siap-siap surah Al-Kahfi. Dan surah Al-Kahfi ini semua saya faham, saya yakin dan percaya semua pun sudah tahu apakah kelebihan ataupun fadilat membaca surah Al-Kahfi, di mana kita berada pada akhir zaman, di penghujung, hampir tiba di penghujung akhir zaman. Kerana apa? Kerana hampir keseluruhan tanda-tanda kecil kiamat sudah pun berlaku, tuan-tuan. Jadi apakah persediaan kita, tuan-tuan? Jadi inilah salah satu cara kita membaca surah Al-Kahfi. Untuk apa? Untuk kita menghindari daripada fitnah Dajjal. Kerana apa? Bila kita beramal dengan surah Al-Kahfi ini, insya-Allah Dajjal tak boleh nak dekat dengan kita. Ada pelindung di situ, mudah-mudahan. Dan untuk menjadi satu pelindung kepada Dajjal ini, bacaannya perlulah sekerap hari-hari. Namun bukan keseluruhan hari-hari itu, tetapi 1 hingga 10 ayat pertama dan 10 ayat yang terakhir. Kalau tak mampu untuk hari-hari baca, cukup hari Jumaat itu baca 1 surah. Hari Jumaat itu dibaca 1 surah Al-Kahfi. Pilihlah yang mana. Kalau mampu membaca 1 surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, dipersilakan. Kalau tak mampu, ambil yang hari-hari, boleh kita baca 10 ayat awal dan 10 ayat terakhir, dan mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan perlindungan, diberikan perlindungan daripada fitnah Dajjal. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Baik, tuan-tuan, muslimin muslimat, kita akan teruskan dengan bacaan surah Al-Kahfi. Saya nampak ramai sudah bersemangat. Jadi boleh lagi tekan button share. Kerana apa? Kerana masih ramai lagi yang kebiasaannya bersama dengan kita pagi ni. Tapi mungkin yang di hadapan kamera ni bukan ustazah. Minta maaf, bukan ustazah. Tetapi kalau boleh seramai mungkin lagi dapat bersama kita pada pagi ini. Mana ustazah mungkin kalau dah tengok live sebelum ini, mereka sudah terang pun ustazah ada urusan. Jadi mohon doakan agar dipermudahkan urusan ustazah. Jangan risau, akan ada juga kembali nanti. Sama-sama kita nantikan. Dan insya-Allah kita akan mulakan bacaan surah Al-Kahfi. Saya suruh orang bersedia, saya pun tak sempat nak buka. InsyaAllah sama-sama Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باهع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ayat 10 terakhir. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي خزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها هولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, selesai kita membaca surah Al-Kahfi 10 ayat awal dan 10 ayat terakhir. Mungkin ada yang baru masuk. Waalaikumsalam. Selamat datang ke majlis zikir kita pada pagi ini. Dan insya-Allah pada pagi ini saya berhajat untuk sambung perkongsian saya dalam buku ini. Mungkin ada sahabat-sahabat yang pernah mengikuti perkongsian saya sebelum ini, yang saya membawa buku ini yang bertajuk Persiapan Menjelang Kematian. Okey, buku ini ringan, jadi
saya rasa boleh kita untuk ikuti bersama. Dan saya mengikut statistik yang dilihat di muka buku ustazah dan juga di TikTok. Dan untuk pengetahuan, saya merupakan salah seorang daripada pegawai media ustazah. Tapi jangan risau, saya latar belakang pendidikan saya Al-Quran dan Sunnah. Jadi tak ada masalah lah kalau nak bagi perkongsian. Dan ada tauliah. Jangan risau takut risau orang kata siapa ni, ahli media tapi bagi kuliah kan. Jadi jangan risau, saya berlatar belakangkan pendidikan Al-Quran dan Sunnah, degree di USIM. So tak ada masalah insya-Allah. Jadi ada perkara yang menarik yang saya nak kongsikan dalam ini menjelang persiapan menjelang kematian. Dan daripada statistik yang saya lihat, kebanyakan yang peminat ustazah ataupun follower ustazah, kebanyakannya umur yang mengikuti ustazah ni dalam yang paling tinggi dalam range 30 hingga 40 tahun, yang paling tinggi. Jadi saya yakin dan percaya umur-umur macam ni memang dah mula untuk melakukan persediaan. Tapi bukan nak katakan umur yang lagi muda itu tidak bersedia. Kalau lebih bersedia lagi bagus. Kerana apa? Kerana kematian ini tidak mensyaratkan umur. Tidak mensyaratkan umur. Dan Nabi juga ada sebut dalam hadis, umur umat Nabi Muhammad SAW sekitar 60 hingga 70 tahun. Yang lebih itu adalah rezeki. Jadi umur umat Nabi ni tak panjang. Jadi perlukan kepada persediaan. Dan juga kita ada di akhir zaman, nak tak nak kita tiada pilihan. Kan kita pernah dengar pepatah, orang yang bijak itu adalah orang yang sentiasa mengingat kematian. Kalau dengan kematian mesti rasa macam alamak kan, aduh mak, baru nak seronok sikit dah cerita pasal kematian. Jadi sebenarnya seronok kalau ingat mati ni sebenarnya, kalau faham, kalau hayati, kalau merasai kemanisan beribadah itu seronok. Kalau dah dapat kemanisan iman tu, kemanisan beribadah, halawatul iman, kemanisan itu, insya-Allah lagi seronok daripada main PUBG. Kena dapatkan tu. Cara nak dapat perlu istiqamah. Kena istiqamah, insya-Allah Allah akan kurniakan. Dan kena minta, istiqamah ni boleh minta. Boleh minta dengan Allah agar kita istiqamah dapat kemanisan iman, dan akhirnya Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Masya-Allah. Boleh tuan-tuan insya-Allah. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan sehingga akhir. Saya yakin dan percaya mungkin ada yang sedang mendengar ini on the way ke tempat kerja, mungkin ada yang sedang lipat baju, ada pun mungkin sedang mengumpil bawang untuk menyiapkan sarapan, dan juga ada yang on the way di tempat kerja dan sebagainya. Saya doakan agar semua urusan kalian Allah permudahkan daripada A to Z. Segala apa yang kalian rancangkan Allah jayakan dengan cara yang terbaik. Dan ada kadang-kadang Allah nak bagi itu bukan dalam bentuk apa yang kita minta, tetapi Allah akan bagi dalam bentuk yang terbaik untuk kita. Sebab kita ini tak tahu apa yang terbaik untuk kita, tapi Allah sahaja yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan jadi kita teruskan sahabat-sahabat dengan salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi yang kita rindui. Kita umat yang sangat beruntung tuan-tuan, umat yang sangat beruntung kerana kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasa beruntung tu kena ada, rasa tu dalam diri kena wujudkan. Sebab apa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak kelebihan yang Allah bagi. Dan antara kelebihannya adalah kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi umat yang pertama akan dihisap di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti. Kita kalau dihimpunkan daripada sejak Nabi Adam alaihissalam sehingga hari kiamat nanti, dihimpunkan segala manusia, dibangkitkan semula mereka, betapa ramainya mereka sehingga ditempatkan suatu tempat sehingga berhimpit-himpit, tiada ruang sedikit pun untuk kita berdiri. Namun Allah bagi ruang, Allah bagi kelebihan kepada kita.
kita umat Nabi SAW akan dihisap kaum yang pertama, umat yang pertama yang akan dihisap oleh Allah SWT. Sangat beruntung ni tuan-tuan. Dan banyak lagi kalau kita nak tengok daripada hadis-hadis banyak ya Allah yang Nabi gariskan, yang para sahabat gariskan berkaitan dengan kelebihan ataupun fadilat menjadi umat Nabi SAW. Baik tuan-tuan, jadi kita akan teruskan dengan selawat sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Cukup 10, alhamdulillah. Mungkin ada staff yang boleh tengok di medium platform di sini yang warna pink ni, mungkin ada seseorang yang perlu dibantu. Saya tak faham sangat bahasa logat Kelantan ni. Mungkin ada tim boleh bantu. Kesian makcik ni, mungkin ada perlu dibantu. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita akan teruskan lagi. Diberi nada suara dia jadi slow sebab batuk tadi kan. InsyaAllah kita akan teruskan dengan Al-Maksurat. Benda ni kat bawah tak pernah nampak kan. Selalunya aku guna macam ni. So nanti bila kita sedang baca, jadi yang baru masuk tu dia tak tertanya-tanya tengah baca apa. Jadi tak apalah, tak nampak boleh kan. Letak sini. Itu bila tunjuk ada yang nak beli. Ini bukan untuk dijual tiada di beg kuning, bukan untuk dijual. Ini jadi rujukan sahaja. Rujukan yang baru masuk tu, yang tak bersama kita pada awal tu, dia nampak tahu sekarang ustaz tengah baca Al-Maksurat. Begitu. Okey. InsyaAllah Dan saya akan membaca Al-Maksurat dengan menggunakan buku ini, 6 surah pilihan berserta Al-Maksurat yang disusun oleh Ustazah Asma Harun. Okay, bagi yang belum mendapatkan, boleh mendapatkan segera. Okay, yang ni adalah keluaran yang baru. Sebelum ni 5 surah pilihan. Jadi untuk cetakan yang baru ni Ustazah tambah jadi 6 surah pilihan. Dan yang bagus ni dalam buku ini adalah di Al-Maksurat tu nanti akan ada banyak zikir-zikir, betul? Dan setiap zikir itu akan di footnote-kan apakah fadilat ataupun apakah asal zikir ini daripada hadis yang mana. Jadi di situ bila kita tahu, kita beramal dengan yakin, di situ ni datang keyakinan, kita beramal, kita tahu kita kena baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ni sebab apa? Tahu sebab apa. Jadi nak tahu, kena belilah. Okey, insya-Allah. Ustazah tak ada. Insya-Allah kalau hari ni insya-Allah ustazah tak ada, dan doakan insya-Allah ustaz akan ada. Jangan risau, rindu, faham tu rindu. Tapi jangan keluar dulu sebab kita akan berkongsikan ada beberapa perkara menarik yang kita nak kongsikan di hujung majlis zikir. Minta maaf saya sebenarnya sebelum berlakunya insiden motor semalam, 2 hari semalam, saya sebelum tu hari Isnin saya demam. Jadi mungkin kesan-kesan demam tu masih ada. Yang musim hujan kan, sejak sirat corona tu kan, kena inject tu kan, mudah sangat kena demam kan. Mungkin antibody tu kan tak berapa nak okey kan. Okay, insya-Allah tak ada masalah, kita akan teruskan. Minta maaf batuk-batuk. InsyaAllah kalau dah bersedia kita boleh baca. Yang tak ada jangan risau, yang tak ada boleh je buka mana-mana Al-Maksurat sebab sama saja susunan dia. Kalau yang tak ada fizikal pun tak apa, boleh buka yang soft copy. Kalau tak ada soft copy pun tak masalah, boleh ikut sebab dah biasa baca kan. Jadi dia auto terhafal. Seperti mana yang kata-kata Arab itu, ma takarrara. Apa yang banyak diulang akan diingat. Jadi kadang-kadang kalau nak hafal tu tak perlu nak hafal hari tu je.
Dengan pengulangan sahaja boleh menghafal. Sebab itulah tips yang kita orang gunakan dulu masa sekolah untuk menghafal, sama ada menghafal Al-Quran ataupun menghafal ilmu. Nak kena ulang je selalu, insyaAllah dapat. Dan saya ada kongsikan perkongsian sebelum ni macam mana tips untuk anak-anak mudah menghafal. Saya ada kongsikan pada perkongsian yang lalu. Kalau nak tahu, kena tengok perkongsian yang lalu. Kan kalau saya kupas kan panjang pula kan. Nanti boleh tengok insyaAllah. Saya yakin dan percaya sudah bersedia. InsyaAllah kita akan mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم
اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, selesai kita membaca Al-Ma'surat. Di TikTok ada nak didoakan agar pelajar SPM 2023 lama sangat 2013 dapat A. Okey, dipermudahkan urusan dan saya baru teringat adik saya ambil SPM tahun ni. Saya baru teringat dan ibu ada pesan minta doakan mereka, tak silap saya, akan menghadapi trial pada bulan ni, minggu depan ataupun 2 minggu depan, saya tak silap saya. Okey, kita doakan agar mereka ini Allah pemudahkan untuk menjawab semua soalan. Allah bukakan hati mereka untuk nampak segala ilmu yang mereka pelajari, yang mereka menghafal dan diterjemahkan di kertas nanti, mudah-mudahan. Dan kita doakan mudah-mudahan ilmu yang mereka pelajari itu dapat memberi manfaat kepada kehidupan mereka seluruhnya sehingga mereka akhir hayat mereka. Amin ya rabbal alamin. Kalau ikut pengalaman SPM SPM adalah salah satu, kalau secara personally saya ketika ambil SPM sangat struggle untuk belajar. Walaupun saya bukan ambil bidang sains, ambil sastra agama, tapi kesukaran itu adalah di level yang sama untuk mengingat, untuk menghafal, walaupun subjek agama, pendidikan syariah Islamiah. Tetapi bila nak jawab soalan tu perlu jawapannya sama dengan buku. Kalau lain markahnya akan kurang, nak katakan begitu. Sehingga kan saya terpaksa hafal ataupun ulang kaji, hadam sebaiknya daripada kulit depan hingga kulit belakang subjek pendidikan syariah Islamiah. Kadang-kadang soalan keluar di hujung footnote tepi ni. Kadang-kadang buku teks tu dekat bawah tu ada kotak kecil tu. Kadang-kadang kotak kecil tu dikeluarkan soalan. Kadang-kadang tak perasan tuan-tuan. Tak tahulah sekarang macam mana dengan ada kebat lagi, betapa sukarnya. Tapi jangan risau tuan-tuan, kesukaran ini akan menutup kejahilan anak-anak pada masa akan datang. Kerana mereka belajar ini mungkin sampai mereka belajar dalam umur 20 ke 30-an sahaja belajar. Dan mereka ini akan digunakan ilmu tersebut untuk 30 tahun ke hadapan, 40 tahun ke hadapan.
Jadi tak rugi tuan-tuan. Biar susah-susah, biarkan anak itu susah belajar, kita sebagai ibu bapa perlu beri support, beri sokongan. Kalau perlukan kepada tuition, kalau mampu sila, bismillah, teruskan. Bagi mereka semangat, beri mereka peluang untuk belajar, dorong mereka untuk belajar. Kalau mereka terleka, tegur anak-anak ini dengan cara yang berhikmah. Saya yakin dan percaya ibu bapa yang sedang melihat live pada hari ini adalah ibu bapa yang sangat function, ayah-ayah yang sangat function. Maksud function tu adalah menegur anak. Ketika buat salah, tegur. Ketika buat baik, hargailah mereka. Anak-anak ni perlukan kasih sayang tuan-tuan. Ya, mereka ni walaupun tak cakap, tapi mereka ni perlu kasih sayang. Bagaimana kalau di interview remaja-remaja yang terlibat dalam macam-macam masalah sosial, mereka bermula daripada rumah sebenarnya. Betapa mereka ini tidak diberikan kasih sayang yang cukup, diberikan perhatian, tidak diberikan teguran yang baik, tidak dilayan dengan sebaiknya. Kebanyakan, bukan semua, kebanyakan mereka. Maka dari situ, bila mereka beranggapan mereka itu tidak disayangi, mereka itu tidak dihargai, maka di situlah bermulanya titik-titik hitam dalam hidup mereka. Dan mereka rasa mereka ini perlu membawa diri, perlu buat keputusan sendiri tanpa dorongan ibu bapa, tanpa nasihat ibu bapa. Jadi begitulah. Namun anak-anak yang dah besar, yang dah menjadi ibu ayah, kalau kita salah seorang anak yang tersakiti asbab kepada ibu ayah kita yang dahulunya, berlapang dadalah kalian. Walaupun orang kata ustaz tak rasa, tak tahulah. Ya, faham, saya tak rasa. Tapi berlapang dada itu adalah sebaiknya. Kita tak boleh nak ubah keadaan, kita tak boleh ubah masa yang lalu. Apa yang boleh kita ubah adalah menjadi anak yang baik. Walaupun bagaimanapun perangai ibu ayah kita, kita sebagai seorang anak, tanggungjawab sebagai seorang anak tidak lain tidak bukan hanyalah membuat baik sebaik-baik mungkin kepada kedua ibu bapa. Selagi mana arahan mereka ataupun nasihat mereka itu tidak bercanggah dengan Islam, tidak melebih-lebih melampaui batas yang menghalang ataupun yang merosakkan akidah dan sebagainya, selagi itu kita kena taat kepada mereka, berbuat baiklah kepada mereka selagi mana mereka ada di sisi kita. Jangan sampai masa mereka tidak ada, time tu barulah dulu marin, apalah tak buat baik dengan Allah, terkilan. Patutnya semalam sebelum meninggal tu nak balik rumah, nak tengok, nak ziarah. Macam-macam lah kalau-kalau tu. Dah mulalah kalau-kalau. Time hidup marin tak adalah nak berkalau-kalau. Dah tak ada baru nak berkalau. Janganlah jadi macam tu. Janganlah jadi macam tu. Ada masa balik. Ada masa ziarah. Ada masa call sekali-sekala, tanya khabar. Apa khabar ibu? Yang duduk jauh kan, apa khabar ibu? Sihat? Hari ni macam mana? Sakit lutut yang hari tu dah baik belum? Kalau perlu dirawat, kita rawat. Kalau perlu tindakan, kita bertindak. Begitulah tanggungjawab seorang anak. Okey tuan-tuan, apa tadi tiba-tiba masuk ni kan. InsyaAllah kita pun selesai membaca surah Al-Maksurat, zikir Al-Maksurat. Kita teruskan dengan zikir rahmat. Okey, baik, saya ada satu tugasan untuk tuan-tuan perempuan. Saya akan baca, sama-sama kita akan baca zikir rahmat sebanyak 10 kali. Tapi yang terbaik adalah sebanyak 100 kali. Ustazah pun dah ulas sebelum ni macam mana kelebihan, bagaimana fadilat, besar fadilat itu yang kita nak dapat kan. Jadi kerja rumahnya adalah kita baca 10, selebihnya tu habis live kalian boleh sambung. Sebab apa, besok saya akan check. Kalau boleh check lah, besok pun boleh tentu saya akan bersiaran bersama tuan-tuan. Jadi jangan jujur dengan diri sendiri, sambung dekat rumah 90 kali yang berbaki. Boleh? Kalau boleh cuba tekan 1. Saya tengok ramai yang boleh sahut cabaran saya. Kalau boleh tekan 1. Okay, Ummu Humairah 1. Isfa Love 1.
Syakira 2881. Fiza Ahmad insya-Allah. Oh, tak yakin tu. Fiza Ahmad macam kenal. Okey, insya-Allah kalau dah bersedia, kita akan mulakan zikir rahmat sebanyak 10 kali. Saya peganglah. Mungkin ada yang tak hafal kan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okay, alhamdulillah selesai kita baca zikir rahmat. Tadi ada yang ajak ingin bersama baca 100 kali. Jadi sebenarnya di hujung ni kita nak berkongsi sedikit tentang kita nak berkongsi berkaitan dengan buku ini. Kita nak ambil manfaat daripada buku ini. Jadi terpaksa dipendekkan zikir ini. Dan sebenarnya kita nak sama-sama istiqomah sebenarnya. Kadang-kadang mungkin ada orang boleh masalah sama-sama, tapi di luar itu tidak dapat bersama. Tapi itu adalah satu-satu jihad. Jihad untuk kita beribadah. Yang susah itu sebenarnya banyak pahala. Bila senang ni kita dah biasa, kita dah boleh istiqamah. Pahalanya itu. Tetapi kalau kesusahan itu ada sekali ketika beribadah, kita dapat 2 pahala. Wa huwa yatatak, mengangkat itu, kesusahan dalam melakukan ibadah itu 1 pahala. Pahala melakukan amalan itu pun dapat pahala, dapat 2 pahala. Jadi kita nak dapat 2 pahala, kita buat homework lagi 90 itu di rumah masing-masing. InsyaAllah. Boleh ke boleh? Boleh. Ada yang tanya tadi, Ustaz bersiaran di mana? Saya bersiaran di Senawang. Di Senawang, di premis HPT. Yang tahu-tahulah, yang tak tahu tu nanti carilah kan nanti tiba-tiba saya beritahu detail kan, ada tiba ketuk pintu masuk kan, Ustaz saya nak duduk kat sini lah, nak dengar dengar dalam live saja. Kat sini depan saya tak ada penonton, menonton hanya di online sahaja. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya ada lihat sahabat kita ada yang ingin mengajak kita untuk sama-sama berdoa kepada saudara kita di Palestin. Saya sebut macam itu boleh? Sebab merisaukan yang terutamanya di TikTok. Selalunya bila live cakap perkara-perkara yang bagi mereka itulah perkara yang tidak boleh disebut di TikTok. Sangat sensitif. Jadi saya sebut Palestin tu kira faham okey. Mereka ini ialah kan kita di sini mendoakan yang terbaik, akan diberikan kemenangan. Dan tuan-tuan, perempuan, sebenarnya isu Palestin ni adalah satu isu yang sangat istimewa, yang mana istimewanya khusus buat umat Islam yang kita merasainya, yang mana kita ini sebenarnya walaupun kita ni bukan orang Palestin, kita bukan orangnya, tapi kenapa kita ada rasa dekat tu, kita merasakan kita ni dekat dengan mereka. Yang pertamanya kerana negara ini, tanah ini merupakan salah satu tanah suci dalam Islam. Dalam Al-Quran Allah dah gariskan dalam surah Al-Ma'idah ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum, ila akhir ayat. Dan telah berkata Nabi Musa kepada kaumnya,
udkhulul ardal muqaddasata allati, masuklah kamu ke tanah suci ini. Tanah suci ini yang dimasukkan adalah Palestin. Kataballahu lakum, seperti mana yang telah Allah perintahkan kepada kamu. Dalam ayat ini kita faham tanah yang dimaksudkan tanah suci itu adalah tanah Palestin. Faham? Ini yang nak digambarkan di sini adalah tanah suci. Seterusnya yang menyebabkan kita rasa dekat dengan negara ini adalah kerana tanah ini adalah tanah yang diberkati. Juga digariskan dalam Al-Quran, di mana ketika peristiwa Isra' wal Mi'raj, ketika itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulah, ila akhir ayat, hingga ayat yang akhir. Baik, dalam ayat ini Allah nak beritahu kepada kita, Nabi Allah gerakkan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di hujung tu barakna haulahu. Barakna haulahu, yang mana diberkati padanya sekeliling. Sekeliling Masjidil Aqsa itu diberkati. Di mana? Di negara itulah diberkati. Baik, seterusnya yang menyebabkan kita rasa dekat dengan bumi tersebut adalah kerana bumi itu adalah bumi para anbiya. Mungkin tuan-tuan pun dah faham, dah tahu itu adalah bumi para anbiya, yang mana sebahagian besar nabi-nabi kita dilahirkan. Ada yang dibesarkan di situ, ada yang kewafatannya dikuburkan juga di situ. Dan antara nabi yang terlibat adalah Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Daud dan beberapa nabi yang lain. Mereka ni hidup dan tinggal di sana, di Palestin. Mereka duduk di sana. Dan seterusnya yang menyebabkan kita ni rasa negara ini bila terganggu, kita akan rasa kebersamaan ni. Sebab apa? Sebab di sana ada satu masjid yang dinamakan Masjid Al-Aqsa, yang mana masjid ini menjadi sentimental terhadap umat Islam. Kerana apa? Kerana masjid inilah menjadi kiblat pertama umat Islam. Kiblat pertama umat Islam, yang mana masjid ini menjadi top 3 ranking tertinggi masjid yang terbaik dalam Islam. Mungkin di kalangan kita ada yang pernah pergi umrah, kan? Di sana Mutawif ada ceritakan sirah-sirah Nabi berkaitan Masjidil Haram, dan juga akan ada dimasukkan sedikit berkaitan dengan Masjidil Aqsa ini. Baik, kita tengok bila beribadah sekali di Masjidil Haram, satu kali solat bersamaan solat 100,000 solat. Bersamaan, pahala dia sama seperti 100,000 solat. Itu 100,000 solat itu di Masjidil Haram. Seterusnya di Masjid Nabawi, bila kita solat satu kali bersamaan dengan 1,000 solat. Masya Allah, 1,000 solat. Bayangkan tuan-tuan, 1,000 solat tu berapa banyak hari untuk kita cukupkan sebanyak 1,000. Itu ber-1,000, yang tadi 100,000 tu berapa hari untuk kita lengkapkan 100,000 untuk menyamai fadilatnya bila kita solat di sana. Sebab itu bila menunaikan umrah, banyakkan, ambil peluang sebanyak mungkin solat di Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Seterusnya, masjid yang ketiga yang terbaik adalah apabila sekali solat di Masjidil Al-Aqsa, pahalanya satu kali solat bersamaan 500 kali solat. Masya Allah, tetap ada 500. Walaupun 500 tetap banyak, tuan-tuan. Kalau di masjid taman kita, itulah solat sekali bersamaan dengan satu solat lah. Begitu. Jadi
bila itulah kemuliaan yang Allah bagikan kepada Masjidil Aqsa. Ya tuan-tuan, puan-puan. Seterusnya yang tidak lain tidak bukan kita merasakan kebersamaan kita dengan bumi di sana adalah kerana isu kemanusiaan. Okey, isu kemanusiaan yang mana bila melibatkan kemanusiaan di situnya ada pembunuhan. Pembunuhan bukan sahaja mereka yang berada di dalam jihad itu, mereka yang tidak terlibat sama pun turut merasa tempias. Kanak-kanak yang tidak ada kemampuan, tidak ada upaya untuk melawan pun diserang oleh mereka. Kucing-kucing, haiwan-haiwan juga turut rasa kematian tersebut, dan orang-orang tua yang tidak mampu melakukan sebarang apa-apa juga turut terkorban di dalam peperangan tersebut. Itulah yang kita faham, yang kita lihat pada hari ini. Dan bila kita rujuk data ataupun statistik yang dikeluarkan, saya merujuk kepada data yang disusun ataupun diambil daripada Persatuan Cinta Gaza Malaysia, yang mana tiba-tiba tak keluar kan, walaupun okey, yang mana seramai sehingga kini, sehingga 24 hari bulan 10, pada 2 hari yang lalu tak silap saya, pada sekitar jam 2.30, telah syahidnya seramai 5,300 orang di sana. Ramai tuan-tuan. Dalam live ini pun tak seramai itu. Kalau bila campur ketiga-tiga platform itu, tak seramai itu. Bayangkan kesemua kita hari ini yang tengok live ini mati serentak. 5,300 tuan-tuan. Seterusnya yang cedera pula 18,000 orang. 18,000 tuan-tuan. Sangat ramai yang cedera. Allahu Akbar. Sangat menyedihkan. Ini baru cakap, kalau tengok gambar, okey. Mungkin tuan-tuan kalau nak update perkembangan Palestin, kalau saya salah satu platform yang saya update adalah di Telegram Nadir An-Nuri. Di situ dia ada update perkembangan semasa yang berlaku di sana. Ya Allah, bila tengok gambar-gambar sangat menyayat hati tuan-tuan. Bayangkan kalau anak kita di situ, anak kita lah yang cedera itu. Namun mereka faham, mereka tahu yang perjuangan ini bukan berakhir di situ, kerana janji Allah pasti ada ganjaran di syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan perempuan, isu kali ini, isu Palestin ini sangat berbeza dengan isu-isu mereka yang berlaku pada 15 tahun yang lepas, bermula daripada 2008. Kita faham bila kita dengar isu kita punya saudara Islam kita ini diserang, kemudian ini kebiasaan yang kita dengar sebelum ini, mereka ini diserang oleh laknatullah. Saya sebut yang senang, kalau saya sebut nama kan nanti kena ban pula kan di TikTok ni. Geram je. Tak boleh sebut okey, saya gelarkan dia laknatullah. Apabila mereka ini menyerang kita punya saudara di sana, maka berlakulah peperangan, dan di situ akan melibatkan terkorbannya penduduk-penduduk di sana. Lalu kita di sini sebagai umat Islam yang merasa kebersamaan, kita menghulurkan bantuan dalam bentuk sumbangan melalui beberapa ataupun pelbagai saluran. Kemudian kita melakukan solidariti di sini, menzahirkan rasa kemarahan, rasa biadab mereka terhadap saudara kita se-Islam. Kita melakukan boikot McD, Starbucks dan sebagainya. Dan akhirnya bila benda tu dah sejuk, kita minum balik Starbucks, makan balik McD macam biasa. Dan perkara itu berulang-berulang banyak kali. Dan untuk kali ini, isu kali ini berbeza dengan isu-isu yang sebelum ini. Yang membezakannya adalah yang sebelum ini kita bertindak, mereka saudara Islam kita ini bertindak sebagai defensif. Dia bertahan, mereka diserang. Jadi kali ini buat kali pertamanya mereka menyerang, ofensif, menyerang secara tiba-tiba kepada laknatullah ini, kumpulan ini.
sehingga menyebabkan mereka ini terperanjat tiba-tiba, unexpected, unpredictable, speechless, tak tahu kenapa tiba-tiba ada serangan daripada mereka ini. Dan sebab apa? Ada banyak sebab. Nanti tuan-tuan pergi kepada Google ataupun TikTok dan Facebook, search saja kenapa serangan serangan ini dilakukan secara tiba-tiba. Huraian ini panjang sangat, dan apa yang kita dapat faham adalah ada beberapa perkara yang kita perlu tahu ke atas serangan ini. Kerana apa? Kerana kita tengok balik, ada beberapa ketika mana sedang berlaku hari ini, isu peperangan ini ada di kalangan kita yang inginkan pendamaian. Kenapa perlu berperang? Kenapa perlu berperang? Kenapa? Dan dia tidak bersetuju dengan tindakan saudara kita di sana untuk melakukan peperangan, untuk memerlukan peperangan. Dan di sini sekiranya ada kefahaman begitu, ada beberapa perkara yang dia perlu faham. Yang pertama adalah, ini adalah rancangan daripada mereka sendiri. Kita punya saudara Islam kita sebagai game changer, mengubah keadaan, game changer terhadap perancangan-perancangan yang disusun oleh laknatullah. Perancangan-perancangan itu banyak. Nanti mungkin ada kalian dah tahu. Nak tahu lebih nanti boleh cari di TikTok ataupun di muka buku. Boleh cari di situ apakah rancangan laknatullah ini. Yang pasti tujuan akhirnya adalah untuk melenyapkan negara Palestin ini daripada peta dunia. Sebab itulah tindakan ini menjadi game changer kepada rancangan-rancangan mereka, dan sedikit sebanyak telah mengacau rancangan mereka ini, terutamanya hubungan baik mereka laknatullah ini dengan negara-negara sekeliling, negara-negara yang besar. Itu perkara yang pertama yang kena faham. Tindakan menyerang itu adalah sebagai game changer. Yang kedua adalah kena faham tindakan ini sahaja, tindakan berperang ini sahaja setakat ini yang mampu memahamkan laknatullah ini akan untuk memahamkan mereka supaya negara ini bukan negara mereka, memahamkan mereka. Sebab apa? Sebelum ni dah bincang elok-elok, orang kata dah bincang dia dah bincang elok-elok, dah buat perjanjian, tetapi mereka sendiri yang melanggar. Mereka sendiri yang merancang benda lain. Dia orang tahu benda ini. Jadi dengan berperang ini sahaja dapat memahamkan mereka. Mereka ini kena bergerak daripada bumi mereka ini, bumi saudara kita di sana. Itu kena faham dengan berperang sahaja. Sebab apa? Kalau kita tengok daripada ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaihimul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Apa maksud dia? Telah kutiba alaihimul qital, telah diperintahkan Allah untuk berperang, wa huwa kurhul lakum, sedangkan kamu tidak suka. Faham? Allah pun faham kita ini bila berperang kita sebenarnya tak suka. Sebab dengan berperang akan melibatkan banyak pengorbanan, pengorbanan nyawa, pengorbanan tempat tinggal, pengorbanan keamanan, pengorbanan rasa ketenangan. Bila berperang tenang tak hidup? Walaupun tengah makan, rasa tenang tak? Bayangkan kita di tempat kita duduk sekarang ni berlakunya peperangan. Nak makan ni pun selera tak? Tak selera tuan-tuan. Tak selera nak makan. Bila masa saja bom akan sampai di rumah kita. Ketenangan itu sudah hilang. Sebab itu Allah pun tahu, wa huwa kurhul lakum. Aku tahu yang umat aku, hamba aku ini tidak suka peperangan. Namun Allah sambung di hujung itu, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu adalah yang terbaik untuk kamu. Boleh jadi perang itu yang berlaku sekarang ini adalah yang terbaik, adalah jalan yang terbaik yang boleh dilakukan ketika itu. Dah cakap elok-elok tak nak dengar. Ni nak marah ni.
dah cakap rela tak nak dengar, suruh bergerak dari situ tak nak. Jadi caranya adalah dengan berperang. Selagi mana mereka ada kudrat, ada kemampuan untuk menghalang mereka, menghalang perancangan mereka ini, menghalang tanah Laknatullah ini, menghalang mereka ini daripada mengambil tanah Islam, tanah suci ini, selagi itu mereka akan perjuangkan. Kemudian ayat itu Allah sambungkan lagi, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi perkara yang kamu suka itu bukanlah yang terbaik untuk kamu. Boleh jadi ketika fenomena di sana, kalau tidak berperang, mungkin itu bukan perkara yang baik. Sebab apa? Dah cakap baik-baik tak nak, maka dengan berperang mereka bertindak. Di hujung sekali Allah sambung, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah tahu dan kita semua tak tahu apa-apa. Allah lebih tahu. Allahu Akbar. Itulah kita faham tentang situasi saudara Islam kita di sana. Dan kita di sini jangan lupa teruskan berdoa. Sebab apa? Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang mukmin. Kita tak mampu nak angkat senjata pergi ke sana. Dan saya yakin dan percaya, kalau adalah orang kata adalah satu program yang boleh kita rancang untuk kita bawa orang Malaysia ini untuk turut berperang di sana, saya yakin ada yang pergi. Tapi tidak semua yang mampu ikut. Sebab apa? Sebab kita tidak sampai rasa, ya Allah, kalau aku rasa untuk berjihad di medan perang di sana. Tetapi apa yang boleh kita buat di sini adalah kita kena banyakkan berdoa. Teruskan berdoa, teruskan membaca kunut nazilah. Dan saya tengok di masjid, di surau, alhamdulillah telah mulakan bacaan kunut nazilah setiap kali solat fardu, alhamdulillah. Dan ditambah di hujung selepas solat itu doa-doa untuk keamanan, kemenangan kita punya saudara Islam kita di sana, alhamdulillah. Kemudian ada lagi banyak solidariti telah kita lakukan untuk menzahirkan rasa kebencian. Dan suka saya untuk share, Ustazah juga akan turun satu program. Program ini nama dia program Hari Palestin yang dianjurkan oleh Cinta Gaza dan ada beberapa NGO yang lain, yang bermula kalau Ustazah dia program ini bermula pada 3 hingga 5 November di Surau Al-Sabah, Seksyen 3, Bandar Baru Bangi. Okey, baik. Ini ramai yang akan bercakap, akan mengupas isu ini. Dan kalau part Ustazah pada 5 November hari Ahad, 5 November hari Ahad, Ustazah akan ada di sana sekitar jam 9 pagi hingga Zuhur. InsyaAllah, bagi siapa yang berkelapangan boleh sama-sama hadir di sana, zahirkan rasa kecintaan kita terhadap umat di sana, zahirkan rasa kebencian kita terhadap laknatullah ini. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan mereka yang sama-sama berjihad, sama-sama menyatu dalam Islam, insya-Allah. Mudah-mudahan. Untuk nak tahu lebih detail posternya, nanti tim akan post di page Ustazah, ataupun boleh direct terus ke Telegram Nadir An-Nuri. Di sana ada diletakkan detail-detail program yang boleh kalian ikuti, insya-Allah. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita rancak berbual pasal isu ni. Jadi kita ada berbaki dalam lebih kurang 12 minit sebelum 8.30. Saya nak kongsikan tentang buku ini. Terbalik pula. Buku ini yang kita akan sama-sama mengambil pengajaran yang boleh kita bawa untuk persediaan kita untuk menjelang kematian. Dan minta tim yang ada di sini kuatkan sedikit aircon, dia dah mula panas. Okey, boleh tuan-tuan ya, teruskan berdoa, teruskan beri sumbangan, teruskan apa juga kemampuan kita demi kemenangan Islam di sana, insya-Allah. Baik tuan-tuan, insya-Allah kita akan mula. Dia punya bahang dia tu masih terasa lagi insya-Allah. Buku ini untuk mungkin ada pertama kali yang bersama kita pada hari ini. Okey, dalam buku ini yang menariknya adalah dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah
amalan yang seharus dilakukan ketika waktu sihat. Ni ada amalan yang disusun, yang dikompilkan untuk kita boleh lakukan ketika sihat. Kedua adalah amalan yang boleh dilakukan ketika sakit. Ada bahagian kedua. Dan bahagian ketiga adalah amalan yang boleh dilakukan ketika menziarahi orang sakit ataupun menziarahi orang yang meninggal dunia. Ada amalannya yang boleh kita lakukan. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, dan kita setakat ini kita masih berada di dalam bahagian pertama, bahagian amalan yang boleh kita lakukan sewaktu kita sihat. Dan sedikit ulang kaji, okay? Yang pertama kita kongsikan sebelum ini adalah yang pertama, memperbanyakkan membaca Al-Quran. Kerana Al-Quran ini yang akan menjadi salah satu syafaat kita di akhirat sana. Okay? Di dalam kubur juga, di akhirat, di pada mahsyar pun juga. Kalau kita menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat kita. Yang kedua adalah memperbanyakkan membaca surah Az-Zahrawan. Surah Az-Zahrawan ini apa? Kita dah kupas sebelum ini, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Bila beramal dengannya, insya-Allah dia akan menjadi pelindung ketika kita diazab di kubur. Kalau selamat, alhamdulillah. Ni cerita kalau tak selamat. Tak selamat ni, inilah yang akan datang sekiranya kalau kita istiqamah mengamalkannya. Seterusnya, melazimi selawat ke atas Nabi SAW. Kita pun faham, kita pun tahu. Yang di depan saya pasti, saya yakin kalian ni dah banyak dengar ceramah dan tahu, okay, yang mana di akhirat nanti akan ada 70,000 umat Nabi SAW yang akan Nabi pilih untuk masuk ke syurga bersama Nabi tanpa dihisap, tanpa diazab. Sangat seronok, sangat istimewanya umat itu, yang 70,000 tu, kerana Nabi-Nabi lain pun dihisap amalan itu. Semua Nabi akan dihisap. Ini Nabi pun dihisap. Sedangkan kita, Allah bagikan keistimewaan umat Nabi 70,000 orang untuk masuk ke syurga tanpa dihisap dan tanpa diazab. Jadi apa tunggu lagi tuan-tuan? Masukkan doa itu dalam doa kita harian. Ya Allah, jadikan aku dalam kalangan umat Nabi yang 70,000 itu masuk ke syurga bersama Nabi, syurga Firdaus tanpa dihisap dan tanpa diazab. Amin. Jadikan itu sebagai doa setiap hari, tuan-tuan, perempuan. Okey, seterusnya, tips amalan keempat adalah kelima silap. Tadi keempat. Okey, yang keempat adalah membaca surah Al-Mulk setiap hari. Baik, sebelum saya terlupa, buat tuan-tuan perempuan yang masih yang sedang menonton, yang ada peluang untuk mencatat, sediakan catatan. Sediakan catatan untuk mencatat ilmu. Yang masa yang tengah drive, jangan pula kan tengah drive kan catat ilmu, nak belok kan, jangan yang ada kemampuan saja buat. Pergi ambil buku nota, ambil pen, catat. Sebab apa? Pesan guru saya, senjata seorang pelajar itu adalah buku dan pena. Sentiasa kena ada buku di kocek at least, dan pen kecil. Sebab apa? Sebab ilmu ni datang, dia bukan sahaja macam ni kita dengan kuliah. Kadang-kadang kita berjalan, kita pergi jalan-jalan, kita ke sana ke sini, kadang-kadang ilmu tu datang, kadang ilham itu datang tiba-tiba. Di situlah functionnya buku yang kita bawa dan pen untuk kita mencatat. Oh, idenya rupa macam ni. Macam saya designer, bila saya ni kan, saya pergi ke mall, kalau saya tengok design yang cantik-cantik, apa kerja saya akan ambil gambar. Oh, yang ni cantik ni, elemen-elemen ini perlu dia ada, boleh ambil untuk kita jadikan reference untuk kita buat design. Itu contoh. Jadi ilmu ini bukan sahaja yang secara formal, tak formal pun ada ilmu. Jadi kenalah lag di TikTok lag ke? Okey, jap di TikTok lag ke? Cuba komen yang mana yang tak lag tu. Risau betul-betul lag. Sayang pula kan? Okey, Nura Tika. Okey, Nura Tika kata okey je. Ulang balik. Ulang part mana tu? Kalau nak dengar ulang balik tu dekat Facebook tu. Saya pun lupa apa yang saya cakap tadi. Okey. Yang keempat adalah melazimi membaca surah Al-Mulk.
Yang keempat adalah melazimi membaca surah Al-Mulk setiap hari sebelum tidur, kerana surah ini akan menjadi sebagai benteng ataupun sebagai penjaga kita di kubur. Dan kita faham yang mana bila kita mati nanti, kita bukan terus dihisap. Mungkin ada bertanggapan bila kita mati kita terus dihisap di mizan. Tidak. Kita akan ditempatkan di kubur, di alam barzah nama dia. Dan ada dua tempat saja. Sama ada di taman syurga yang sementara ini ataupun di lubang neraka. Dua itu sahaja tempat. Kita risau anda kata kita tak ditempatkan di taman syurga ini, kita termasuk dalam sebelah. Jadi sekiranya kita beramal dengan surah Al-Mulk ini, insya-Allah mudah-mudahan ia akan menjadi benteng kita daripada azab kubur. Faham ya tuan-tuan? Lepas dah kiamat, jumpa sangkakala pertama itu barulah kiamat. Kemudian jumpa sangkakala yang kedua, kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, dan di situlah bermulanya pertimbangan amal kita. Di situ. Amalan kedua tu apa? Okeylah, saya raikan amalan kedua tadi. Saya lajunya sebab untuk ulangan nanti saya memang ada ulang pada kuliah-kuliah sebelum ini. Nanti kalau ada masa tengok. Yang kedua tadi memperbanyakkan membaca surah Az-Zahrawain. Surah apa? Az-Zahrawain itu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Baik. Seterusnya amalan yang kelima adalah melazimi membaca ayatul kursi selepas solat fardu. Okey, melazimi surah ayatul kursi. Sebab apa? Dalam sebuah hadis dia kata apa? Tidak akan ada yang mencegahnya masuk ke syurga apabila dia meninggal. Tidak ada yang dapat mencegahnya apabila dia meninggal. Tapi dengan syarat lah. Syaratnya yang wajib janganlah tinggal. Yang wajib hutang semua bayar, settle lah. Solat jangan tinggal. Tiba-tiba baca amalkan ayatul kursi, tapi solat tak penuh, puasa tak penuh. Tak jadi tuan-tuan. Jadi dalam masa yang sama, lepas solat wajibkan diri untuk membaca ayatul kursi. Okey, itu yang kelima. Yang keenam ialah dan mungkin tuan-tuan, mungkin ada yang masa tak sempat nak catat, di ruang komen itu pun boleh komen. Okey, yang poin yang kelima tadi apa? Okey, tulis kan, sebab nak bantu kawan-kawan yang terlepas tadi kan. Mungkin ada yang baru nak ambil buku nota kan, tadi dah sesedih dengan Palestin, tiba-tiba baru perasan nak kena catat. Jadi yang kawan-kawan yang dapat tu boleh tulis di ruang komen supaya yang lain pun boleh dapat turut bersama. Baik, seterusnya yang keenam. Ini saya ulang balik ulang kaji. Nanti kita sampai di tempat yang kita nak sambung, nanti saya akan beritahu. Baik, yang keenam adalah memperbanyakkan sayyidul istighfar. Memperbanyakkan sayyidul istighfar. Kerana apa? Fadilat ni adalah barang siapa yang mengucapkan pada waktu siang, dia membaca sayyidul istighfar ni pada waktu siang dengan yakin, lalu meninggalnya pada tempoh sebelum petang, dia meninggal ketika hari itu, maka Allah kata apa? Dia termasuk dalam kalangan penghuni syurga. Kemudian bila dia baca pada malam hari dengan penuh keyakinan dan tiba-tiba ditakdirkan mati sebelum waktu pagi itu, maka dia akan termasuk dalam kalangan penghuni syurga. Jadi nasihat saya, bila nak beramal dengan sayyidul istighfar ni, beramallah sekali baca lepas solat. Tadi dah baca lepas solat ayatul kursi, ditambah pula amalan membaca sayyidul istighfar. Jadi kita tak terlepas lah, sebab kita kan solat setiap hari. Jadi kita dah boleh biasakan membaca, mewajibkan pada setiap kali selepas solat. Baik, kita masuk poin yang terakhir pada perjumpaan yang lalu, yang ketujuh, iaitu sentiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Penting tak istighfar ni? Penting tuan-tuan. Kita dalam masa sama melakukan amal ibadah yang banyak, kita jangan lupa untuk banyakkan istighfar. Sebab apa? Kalau kita tengok ada satu cerita yang saya ceritakan pada perjumpaan yang lalu, kisah seorang Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh 3 orang pemuda yang ada masalah. Yang pertama, pemuda ini ada masalah kelaparan. Yang kedua, datang pemuda yang lain, dia ada masalah tidak mampu mendapatkan zuriat. Yang ketiga, bermasalah kebunnya kering kontang, tiada air untuk dihidupkan ataupun disiram. Namun apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri ini, beristighfarlah kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan minum air.
Imam Hasan ini menasihatkan mereka untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dia merelatekan daripada ayat Al-Quran yang berbunyi faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sadaqallahul azim. Apa maksudnya? Beristighfarlah kamu, mohon ampunlah kamu kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah akan mengampunkan kamu. Allah Maha Pengampun, minta ampun dengan Allah. Dan di hujung tu, itulah nikmat-nikmat ataupun yang menjawab soalan tersebut. Yang masalah lapar tadi, tak ada makanan, masalah keturunan, masalah kebun, ketandusan air dan sebagainya, dengan beristighfar dapat menyelesaikan. Dan kita faham sebenarnya apa yang menyebabkan istighfar itu mampu menyelesaikan banyak masalah. Yang kita faham sebenarnya, kesimpulannya adalah untuk istighfar ini, bila kita istighfar sebenarnya rezeki Allah nak bagi kepada kita ini, dia terhijab sebab dosa kita. Bayangkan okay, ni dosa kita, ni kita, ni rezeki. Bila rezeki nak datang, ada penghalang ni. Ni kita ni, rezeki Allah nak sampaikan kepada kita ini terhalang sebab apa? Dosa ini. Bila dosa ini kita istighfar, kita minta ampun dengan Allah, bayangkan dia dah tak ada. Bila rezeki sampai direct kepada kita, maka apa jenis masalah, apa jenis kekecewaan dalam hidup, insya-Allah Allah akan bantu dengan mudah, tuan-tuan. Allah akan bantu dengan mudah, dengan syarat kita kena banyakkan istighfar. Namun tuan-tuan, walaupun dah banyak istighfar, sekiranya ujian masih banyak mendatang, ketahuilah tuan-tuan, Allah sangat sayang kepada kalian. Allah bagi ujian itu sebab Allah sayang. Allah nak naikkan darjat. Ujian ni tuan-tuan, bila kita bersabar dengan ujian, Allah akan bagi 3 perkara. Yang pertama adalah Allah akan bagi pahala sabar menghadapi ujian itu. Pahala sabar tu Allah akan bagi. Yang pertama. Yang kedua adalah Allah akan bagi pahala pahala sabar. Allah akan mengangkat dosa. Allah akan membersihkan dosa yang ada dalam dirinya. Mungkin Allah bagi ujian tu sebenarnya kita banyak dosa. Allah bagi ujian, sakit ke, ada masalah keluarga, ada masalah di tempat kerja. Sebenarnya Allah nak menghilangkan dosa yang lama kita tak bertaubat itu. Mudah-mudahan dengan ujian itu yang kita tak bertaubat tu, Allah bersihkan daripada situ. Kadang-kadang kita nak bertaubat pun susah, nak bangun malam pun susah, nak berdoa lepas solat apatah lagi susah. Lepas solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus gerak. Aduh, banyak kerja lah, tak sempat. Maka daripada situ, pada ujian itulah Allah akan membersihkan dosa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah akan angkat darajat kita. Bila mana kita lepas ujian yang pertama yang Allah bagi kepada kita, Allah akan naikkan darjat kita. Penting darjat tak? Penting tak? Penting, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dalam syurga ini nanti, dalam syurga kita nanti, syurga ni banyak level, tuan-tuan. Dia bukan dalam satu perkampungan besar kan, kita duduk sama-sama. Ya, duduk sama-sama, tapi dia ada tingkatannya, tuan-tuan. Ada yang paling bawah. Yang paling bawah pun dah mewah, tuan-tuan. Tapi yang terbaiknya adalah kita mohon kepada Allah, kita berusaha untuk dapatkan yang paling tertinggi, iaitu syurga Firdaus. Dan antara amalan tadi, sebab itulah kita ni kalau boleh nak termasuk dalam golongan 70,000 umat Nabi yang masuk ke syurga bersama Nabi tanpa dihisap dan tanpa diazab itu. Sebab apa? Sebab Nabi confirm masuk syurga Firdaus. Sebab tu kita nak dapat yang tu. Tuan-tuan, sebab apa kita nak dapatkan yang 70,000 tu, tuan-tuan. Jadi kita kena faham pentingnya darajat ini, tuan-tuan. Okey, saya doakan, mungkin ada yang sedang menghadapi masalah kan, masalah apa-apa sekalipun, saya doakan agar dipermudahkan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap setiap urusan yang kalian lalui, atas setiap ujian yang anda lalui. Seterusnya kita sambung. Untuk poin ni dia tak habis lagi sebab huraiannya agak panjang, dan kita bagi kepada yang tadi sentiasa beristighfar dan ditambah dan bertaubat. Beristighfar dan bertaubat
kepada Allah Azza wa Jalla. Oh, ada sikit lagi. Sekarang 8.34. Saya habiskan sikit lagi boleh? Sikit lagi. Itulah tadi terlalu panjang. Untuk ulang kaji tu lama pula. Baru nak masuk sikit. Okey, untuk hari ni baru masuk buku. Baru masuk buku. Yang tadi tu ulang kaji. Baik. Yang kita masuk hari ni adalah sentiasa bertaubat kepada Allah. Dalam poin yang sama, poin yang ke-7. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tengok pada muka surat 23 yang ada buku. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, kali ini Allah mengajak para hamba-Nya yang beriman agar segera bertaubat dengan taubat nasuha, iaitu kembali kepada jalan yang diridai Allah dengan sesungguhnya. Okey, baik. Dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Surah At-Tahrim ayat ke-8 tak silap. Sadaqallahul azim. Baik, dalam ayat ini Allah menerangkan kepada kita, saya pendekkan, dalam ayat ini Allah cuba sampaikan kepada kita agar bertaubatlah kamu kepadanya dengan taubat nasuha. Okey, mudah-mudahan Allah akan menghapuskan segala kesalahan kita ini dan masukkan kita ke dalam syurga. Pertama, Allah tadi bila taubat nasuha, Allah akan bersihkan kita daripada dosa-dosa. Yang kedua, Allah akan masukkan kita kepada syurga, ke dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tuan-tuan, perempuan, dia kena faham taubat nasuha ni macam mana. Mungkin antara kita ni kadang keliru taubat nasuha ni macam mana. Dan dikatakan nasuha ni, adakah taubat hari ni besok buat lagi tu taubat nasuha? Kan kadang kita ni kan manusia, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman manusia ni ada masa dia bertambah, ada masa dia menurun. Sebab itulah kita hari-hari kena istighfar, kena bertaubat. Jadi tuan-tuan, perempuan, taubat nasuha ini adalah yang pertama. Yang dikatakan taubat nasuha itu, yang pertama adalah kita meninggalkan maksiat itu. Meninggal totally, bukan meninggalkan 50. Nak buat sikit lah kan. Contoh ambil ni kan, ambil yang bawah meja tu. Contoh, selalunya dapat 100, tak apalah hari ni nak buat baik sikit lah, ambil 50 aja. Contoh contoh. Tak pernah buat pun, contoh aja. Sebab bila tengok ceramah lain pun contohnya lebih kurang. Ambil lah 50 kan. Tak boleh tuan-tuan. Kalau nak berhenti betul-betul. Jangan separuh-separuh. Ada pula nak buat separuh-separuh. Jangan. Kalau rasa macam nak bertaubat tu mungkin lah sikit-sikit, tapi yang terbaiknya tinggal terus. Yang pertama, syarat ciri-ciri taubat nasuha adalah yang pertama, meninggalkan maksiat itu secara keseluruhannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak mengulangi. Dah tinggal tu kan, besok tiba-tiba alamak nak kena, aduh tak boleh lah, dia dah tangan dah bergetar kan, nak kena buat juga. Kalau buat, itu bukan taubat nasuha. Kalau ulang balik, maksudnya itu bukan taubat nasuha. Dan ciri yang kedua adalah tidak mengulanginya lagi. Dan yang ketiga adalah menyesali terhadap perbuatan tersebut. Menyesal sesesalnya, aku dah tak nak dah buat benda ni, aku dah tak nak dah buat maksiat ni, ya Allah, aku dah tak nak dah, kata tengok benda bukan-bukan ni, dah tak nak dah. Menyesali perbuatan tersebut. Itu ciri yang ketiga. Yang keempat adalah menyesali perbuatan tersebut dan takut dengan azab Allah. Buat tu sebab sesal dan takut terhadap Allah dan pandangan Allah. Takut sebab Allah tak bagi, kita rasa takut. Ketakutan itu perlu ada. Itu disusuli dengan ketakutan dengan Tuhan. Itu yang poin keempat. Yang kelima adalah ini kalau yang kelima ni adalah, kalau dosa ini
Taubat ini melibatkan dengan orang lain. Dia kalau melibatkan dengan Tuhan saja, settle lah, tak ada masalah. Kalau melibatkan dengan manusia ataupun makhluk lain, dia kena settlekan secara dengan makhluk itu tersebut lah. Itu nama gentleman. Kalau ada masalah dengan makhluk itu, kena selesaikan dengan makhluk itu. Dengan cara apa? Mengembalikan hak yang sepatutnya, dan meminta maaf. Ni kalau mengembalikan ni, saya ambil contoh hutang lah kan. Hutang, kalau ada hutang, okay, kita dah bertaubat dengan Allah, aku menyesal tak bayar hutang, dah 20 tahun tak bayar hutang, hutangnya RM10 je, dicatat, baguslah catat, tapi tak bayar-bayar kan. Aku menyesal ya Allah, menyesal je kan. Kalau menyesal tak jadi tuan-tuan. Dia kena kembalikan hak itu. Kalau hak itu duit, kembalikan duit kepada tuannya, dan minta maaf. Minta maaf, bayar lambat, nasib baik lah kan. Nasib baik lah sempat kan bayar sebelum mati, kan, nasib baik sempat kan. Dan kita baru-baru ni kan ada lagu pasal hutang tu kan. Macam mana lagu dia tu? Macam mana lagu dia? Ni Acap, macam ni lagu tu? Tak, macam ni bunyi dia? Kau nyanyi sikit. Nak nyanyi sebenarnya, nak raikan yang viral kan. Saya ingat yang versi kedua tu. Alamak, bila nak nyanyi tu kan dia lupa. Yang ni versi kedua yang saya ingat. Ni sebab nak raikan kan, nak raikan follower. Sebab minggu lepas, perjumpaan sebelum ni saya ada janji, nanti ada sebab ramai nak saya menyanyi. Saya pun tak tahulah, saya suara tak sedap. Tapi ada yang request nak menyanyi. Sebab mungkin Ustaz Tengku menyanyi sebelum ni, jadi saya cuba nyanyi lah sikit, nak raikan tuan-tuan. Saya nyanyi yang versi kedua. Pinjam dulu 100-mu, bayarnya jangan kau tunggu. Kalau aku tidak mampu, kau ikhlaskan dulu, aku kan kawanmu. Macam itulah. Itu versi kedua. Nur Nilam Sari. Saya lupalah Nur Nilam Sari tu. Kalau ada ni kan boleh nyanyi sama-sama kan. Jadi itu versi kedua lah. Tapi itu sebagai selingan sahaja. Baik, sebenarnya benda-benda yang melibatkan hutang ni sebaiknya tak perlu sebenarnya nak maksud dibuat main kan. Dia buat kelakar, dibuat, orang kata dibuat hiburan kan. Sebab apa? Sebab hutang ni perkara yang sangat berat sebenarnya. Kalau kita tengok sendiri hutang ni kan, dalam Al-Quran sekalipun, hutang ni, untuk hutang saja Allah jelaskan, untuk hutang saja, pasal hutang, satu muka surat penuh. Satu ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, satu muka surat penuh. Bayangkan panjang macam tu. Nak kata panjang tu, dulu marin saya ngapal, nak baca, nak cubalah baca ayat tu, yang satu muka tu, satu nafas. Tak sampai tuan-tuan, panjang sangat. Masih boleh digilap lagi Ustaz. Bagus ada yang support. Satu muka tu panjang tuan-tuan. Saya dapat separuh je. Lepas tu tercungap, tak boleh. Jadi terlalu panjang. Dan Allah nak bagi tahu kita sebenarnya hutang ni tak boleh buat main. Tak boleh, perkara yang serius tuan-tuan, perkara yang serius. Dia risau apa tuan-tuan, bila ada macam lagu macam tu, dia macam mungkin ada sebahagian orang faham hutang ni kena wajib dibayar, tapi ada sebahagian merasakan hutang ni tak perlu dibayar. Aku dah berhutang, lepas tu kerja aku adalah melarikan diri. Ada orang macam tu tuan-tuan. Lepas tu bila pula ada lagu-lagu macam viral macam ni, dia merasa sebenarnya boleh bila dia berhutang. Lepas tu dia merasakan yang bagi hutang tu boleh mengikhlaskan bayaran itu tanpa dibayar. Allahu Akbar. Bakat terpendam Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, tak boleh tuan-tuan risau. Ada orang kata membiasakan. Dia risau orang tu fikir hutang ini tak perlu dibayar pun tak apa tuan-tuan. Sebab saya ada pengalaman sebenarnya di sekolah menengah. Ada kawan saya seorang ni, dia hutang taklah banyak, dalam RM5-10 je. Dulu saya duduk di asrama, duduk di hostel. Dalam hostel tu ada 3 bilik, 1, 2, 3. Dalam setiap bilik tu ada 4 katil, maksud ada 4 penghuni. Ketika itu dia duduk di bilik yang pertama. Bilik ini pertama. Dia berhutang dengan seseorang. Tiba-tiba bila dia tahu ada yang hutang tu tengah cari dia,
Bayangkan ni tuan-tuan, dia punya takut tu bila ada kawan on the way nak pergi ke hostel itu, dia loncat tingkap tu. Saya pun tak tahu kenapa dia lari. Kenapa nak lari, tuan-tuan? Kenapa perlu lari? Hutang itu perlu dibayar, bukan perlu dilari, tuan-tuan. Jadi cara yang terbaik ada, tuan-tuan, kalaulah anda kata kita berhutang tapi tidak mampu, tuan-tuan, untuk bayar, bukan nak suruh ikhlaskan tu, tak perlu nak ikhlaskan. Kalau diikhlaskan, alhamdulillah. Tapi janganlah orang kata mengharap. Tidak, tuan-tuan. Apa perlu kita buat adalah bila berhutang, kita bincang dengan orang yang berhutang tu, bagi tahu baik-baik, aku sekarang ni aku tak mampu lagi nak bayar full. Boleh tak bayar sikit-sikit? Hutang aku ada 100, nak bayar ni RM10 dulu setiap bulan, boleh? Kalau dia okey, okeylah. At least ada progress, tuan-tuan. At least ada progress. Bila ada progress itu, adalah mudah-mudahan terbukalah hati pemberi hutang tu. Aku ikhlaskanlah. Lagipun lagu tu pun suruh ikhlaskan, aku ikhlaskan je. Alhamdulillah, bayar RM10. Hutang 100, bayar RM10, tuan-tuan. Jadi penting tak usaha, tuan-tuan. Penting at least andai kata kita mati kan, mudah-mudahan adalah kurang sikit dosa itu. Dan hutang ini perlulah diberitahu oleh waris. Kalau ada hutang-hutang macam ni kan, nanti boleh disettlekan. Andai kata kita termati tanpa sengaja, kita mati pun tak tahu bila kita mati, dan waris kita boleh menyelesaikan hutang. Dan untuk tips yang terakhir, saya ada kongsi perkongsian sebelum ni, tips untuk membayar hutang. Dan tips ini adalah tips yang terakhir setelah kita berusaha sedaya mungkin untuk membayar hutang. Kita dah berusaha macam-macam, dan kita jadikan tips yang ataupun kaedah yang ini adalah kaedah yang terakhir, merisaukan kita termati sebelum kita menyelesaikan hutang. Ini adalah benda yang saya buat lah. Apa dia? Saya membuat hibah. Saya buat hibah. Jadi nak beritahu awal, saya bukan, saya claim disclaimer, saya bukan ejen insurans. Walaupun dah banyak kali sebut pasal insurans ni, saya bukan ejen insurans. Kerana ada pula PM, Ustaz nak buat insurans dengan Ustaz. Tak ada tuan-tuan. Kita buat insurans. Jadi apa saya buat adalah, saya buat hibah. Tengoklah. Contoh, biasanya kalau tuan-tuan yang mungkin ada hutang yang agak banyak, yang memakan puluhan ribu, mungkin boleh guna tips yang sama. Kadang-kadang yang biasa ni berniaga terpaksa meminjam, tapi dengan niat nak membayar kan, terpaksa meminjam. Jadi jalan backup ataupun jalan terakhir adalah kita membuat hibah dan kita memberi tahu kepada waris, bila besok abang mati ni, yang besok bila abang mati ni, abang ada hutangnya dekat si Ashraf ni, nama dia 10k, abang hutang kat Ashraf ni. Besok kalau abang mati, hibah tu kan bagi RM10 dekat dia. Bagi lebih sikit lah sebab kesian dia kan, tunggu lama. Bagi 11k contoh kan. Jadi settle lah. Sebab apa? Sebab itu perlu disettlekan. Jadi selebihnya ayah ambil buat belanja anak-anak. Kan? Kalau rasa perlu kahwin baru, kahwinlah. Ni contoh. Kalau perlu kahwin lah, sebab anak dah 2 orang kan. Kalau tak mampu nak jaga, kalau perlukan kepada berkahwin, kahwin saja. Tak ada masalah kan, betul? Nanti kita berjumpa balik di syurga. Okay, baik tuan-tuan. Okay, baik. Itu adalah pentingnya membayar hutang, tuan-tuan. Dan ada kisah dalam hadis Nabi juga bila Nabi tahu seorang sahabat ini meninggal, mati, tiba-tiba dia ada hutang. Ketika itu Nabi sembahyangkan jenazah sahabat-sahabat ini, dan tiba-tiba ada satu jenazah sahabat ini dikatakan ada hutang, dan Nabi enggan menyembahyangkan si mati ini sebab berhutang. Lalu sahabat pun membayar hutang, dan Nabi pun sembahyangkan sahabat tersebut. Lepas tu ada cerita kan, sahabat itu yang hidup tu pun lambat bayar hutang, dan Nabi kata sahabat yang tak bayar hutang sedang diseksa, kamu kena percepatkan membayar hutang tersebut agar dia tidak diseksa. Sebab Nabi kan ada mukjizat kan? Boleh nampak itu, nampak ini. Maka selepas dibayarkan hutang itu, maka yang di dalam kubur itu yang telah diseksa itu telah diberhentikan seksaannya. Sebab apa? Sebab hutangnya dibayar. Jadi tuan-tuan, kalau kahwin baru kena cekik nanti Ustaz.
Yelah, kalau ini saya beri contoh tadi. Saya beri contoh. Jadi tuan-tuan, begitulah hutang perlu dicatat. Hutang perlu dicatat dan perlu diberitahu oleh waris. Kalau saya ada catat, ada satu apps note, saya akan tulis hutang-hutang saya. Di bawah tu ada 1, 2, 3, 3. Biasanya mungkin saya akan bayar lah. Tapi kalau hutang bank tu susah lah sikit kan. Kena beritahu jugalah si waris, hutang bank ayah ada, baba ada hutang lagi ni, besok baba mati tolong bayarkan. Hutang belajar jangan lupa tuan-tuan PTPTN tu. Sebab ada kawan saya tu dia tak bayar PTPTN. Tak baik tuan-tuan. PTPTN pun kena bayar tuan-tuan. Kena bincang balik, jumpa dengan PTPTN punya lembaga tu kan, bincang ni orang. Saya ni tak mampu nak bayar banyak-banyak. Saya nak bayar sebulan RM50 boleh. Bincanglah elok, nanti dia boleh adjustkan tuan-tuan. Okey tuan-tuan dia dah banyak menyimpang tu. Jadi itulah 5 syarat taubat nasuha, iaitu syarat kelima tadi, kembalikan hak dan meminta maaf kepada orang yang kita buat salah. Okey baik. Mungkin sekadar itu saja perkongsian kita pada pagi ini. Saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersalah bicara sepanjang perkongsian kita pada hari ini, dan mudah-mudahan dapat sesuatu kalian membawa pulang dan dikongsikan kepada seramai mungkin ahli keluarga. Sebab kita nak masuk syurga sama-sama, kita kena tahu, kita kena juga sampai kepada keluarga kita, dan kita kena sedarkan mereka supaya syurga itu adalah matlamat yang terakhir untuk kita tuju nanti. Dan tuan-tuan, perempuan, saya minta maaf. Dah minta maaf tadi kan. Terima kasih semua yang setia sehingga saat ini untuk bersama mendengar kuliah dan perkongsian pada pagi ini. Terima kasih. Ramai hari ini Alhamdulillah. Mudah-mudahan dan doakan Ustazah dapat kembali dengan sihat walafiat. Kawan-kawan ni gelak-gelak dalam ni Okey, doakan Ustazah agar kembali dalam keadaan sihat walafiat, kembali meneruskan kuliah seperti biasa, dan perlukan doa kepada sahabat-sahabat semua. InsyaAllah doa itu silahul mukmin, senjata orang mukmin. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi. Yang rindu Ustazah tu akan bertemu insyaAllah satu hari nanti. Tak di live bersemuka, tak disemuka di syurga insyaAllah. Itu saja, kita tutup majlis dengan tasbih kifayah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mendoakan.